Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video ni saya buat tujuan untuk nak menunjukkan betapa bahayanya bila kita tak ada setup ataupun zone trading yang clear untuk kita trading, dan kita bermain lot size yang maksimum. Depends kepada korang punya duit berapa kat dalam tetapi video ni akan tunjuk bagaimana bila kita balance kita punya margin level percentage kalau korang boleh tengok margin level percentage ni maksimum yang kita guna dalam 200 ke bawah so kalau 200 ke bawah tu masih boleh lagi untuk kita scalping tapi betapa bahaya bagi lagi-lagi kepada yang beginners yang baru belajar, yang belum lagi tahu bagaimana untuk nak trendline support ataupun resistance. Walaupun korang guna MA ni tapi kena ada SOP tentang bagaimana korang nak trade untuk awal-awal yang begini untuk korang lebih disiplin. Masuk entry tu kena tengok kita punya margin level percentage kita ada berapa. So kalau video ni saya record ini account balance saya dulu ada lebih kurang dalam $5 saya cut so ini ada yang ada balance daripada apa yang dulu saya trade salah satu saya punya account ni. Jadi saya punya balance ni dalam $5 jadi video ni bukan untuk saya nak tunjuk yang $5 tapi nak tunjukkan bagaimana kalau kita tak jaga margin level percentage. So ada beberapa perkara yang kadang-kadang kita tak dapat kita tak dapat nak recover. Kita nak tukar teknik hedging ataupun martingale dalam keadaan margin tak cukup untuk kita nak cover balik kita nak hedging buy ataupun kita nak masuk lagi entry untuk kita entry sell So okay, video ni saya akan play ni berjalan 17 minit tu pun saya dah banyak yang saya cut sebab benda ni live trade So live trade ni keadaannya kita tengok pada keadaan pergerakan pricing tu So macam saya bagi tahu video yang sebelum ni pricing untuk live setiap candle ni akan berusaha, setiap pricing, setiap price akan berusaha untuk breakkan kawasan-kawasan harga yang paling tinggi ataupun harga paling rendah setiap candle walau kat mana time frame so setiap pricing akan buat tugas sebab buyer dan seller satu dunia membeli dan menjual dalam keadaan yang dalam keadaan satu masa So video ni kita tengok okey, kalau ikut saya ini UJ waktu hari Jumaat hari yakni hari Jumaat ni semalam So ni saya rekod hari Sabtu So waktu ni market tengah compress betul-betul tengah compress satu hari Jumaat tu hari ada dua kali market tengah compress harga daripada time frame M1 sampai ke H1 tak silap saya tengah compress harga kita tak tahu dia nak ke atas ataupun nak ke bawah, tapi atas bantuan MA ni dapat kita ramalkan So kalau tengok dekat M15 ni yang paling dekat dengan kita adalah MA 80 warna hijau tu. So itu target saya, maknanya kemungkinan kalau dia naik, so itulah tempat yang untuk dia buat rejection. Dalam masa saya ada entry atas warna hijau tu saya entry awal waktu pagi masa tu dan saya kekalkan untuk saya tak scalping account ni walaupun dia account kecil saya cuba untuk main at least time frame untuk H1 ataupun H4 tapi hari Jumaat tu hari UJ memang tengah compress sebab ikut time frame yang besar. Memang sudah ada rejection dan hala tuju untuk dia ke bawah tetapi ini sebabkan retracement kepada time frame yang lebih kecil H4 ke bawah so berlakulah ni compression harga-harga tengah compress waktu ni. Jadi so masa waktu time ni saya record ni tengah compress dekat H1. So saya buat side trendline yang sengit sebab dia tengah compress So ni saya nak tunjukkan bagaimana trendline juga boleh bantu kita untuk kita cari punya support dan resistance So kalau kita tengok ni dia muncung dia dah semakin kecil untuk dia nak break So kita tengok price dekat M1 ni dia dah ada tanda awal untuk price reject kat atas So line merah saya yang sengit tu dia dah break So sekarang ni candle berada di line kita punya side trendline yang sengit ni yang warna merah ni sekarang candle ada kat bawah. So itu belum ada confirmation selalunya sebab M1 gerak setiap minit tapi kita nak ambil rejection sebab waktu ni pukul 5.17 kalau tengok timing dia 17. So macam saya ada bagi tahu kat video sebelum ni seeloknya kita trade mengikut timing masa setiap minit dan kita boleh tengok time frame ni untuk bantu kita setiap bentuk candle yang terjadi
dan setiap kompresi yang terjadi dan setiap pattern yang dah siap untuk kita ramalkan ke mana agak-agak hala tuju dia. So ni kalau tengok ni M15 so nampak dia kompresi betul-betul dekat hujung hujung 3 segi tapi dekat M1 masih lagi belum habis dia punya compression so cuma kita dapat kat sini bahagian atas dengan bahagian bawah dah break kita punya trendline, start trendline kita yang sangat dan ME kita sekarang ni sebenarnya berfungsi sama juga, tengah kompres juga. So hitam dengan hijau tu sebenarnya dia makin lama makin mengecil so itu kalau kita tak ada buat trendline ni pun ME ni dapat bantu saya dapat nampak dia dah break dia dah break atas dengan bawah dan hitam dengan hijau tu dah sengit dah mengecil so tadi H1 pun sama juga. So saya jaga dekat M1 ni sebab data yang paling awal kita boleh tahu untuk hala tuju so kalau M1 ni kita ada beberapa ME kita yang boleh bagi signal kita especially dekat M80 warna hijau, 145 warna hitam dengan color turquoise kita 285. So 285 tu agak kuat so target saya kalau dia misal kata dia naik ke atas so dia kena melepasi kita punya turquoise warna dekat M1 tu lah. So itu paling awal yang keadaannya yang saya tahu pricing akan buat rejection untuk ke atas So dekat X4 ni dia dah ada tadi ada satu spike jatuh turun ke bawah dah break kita punya warna hijau tadi. So itu kita punya signal sebab tu saya sell awal lah. Saya sell ambil risiko sell ini. Tapi walaupun saya tahu dengan duit balance yang kecil macam ni sepatutnya memang saya kena sharp shooter tapi tujuannya untuk saya nak tunjukkan macam mana kalau kita maksimumkan kita punya percentage margin level percentage ini akan menjadikan risiko. Saya tak buat pada akaun saya yang lain sebab akaun saya yang lain masih lagi saya ikut SOP untuk margin level percentage. So at least minimum bagi saya adalah 300 depends pada korang punya deposit dan depends pada korang punya entry layer, korang punya entry layer Tapi situasi je agak samalah bila dalam keadaan margin level tengah 100% memang akaun kita ni dalam situasi risiko yang besar sebenarnya. So walaupun sekarang ni saya masih profit ini kalau tak memandangkan saya nak buat record untuk tujuan ni saya dah close dulu. Saya ambil dulu ni saya punya profit ni. Tapi saya biarkan dulu sebab dalam keadaannya MA ni dah menunjukkan saya yang pricing akan pergi ke atas. Tapi saya biarkan video ni berjalan dalam keadaan ni untuk saya nak sampaikan betapa pentingnya kita jaga SOP dengan margin level percentage kita kena tahu kawal bagaimana kita nak bermain dengan 1000 lebih persen untuk 500 hingga 700%, 300 hingga 500% dan 300% ke bawah sebab itu akan bantu korang punya skill bagaimana korang nak entry, bagaimana korang nak jaga emosi korang bila dalam keadaan benda-benda macam ni berlaku tapi seeloknya insyaAllah selalunya emosi ni dia akan terkawal dalam keadaan bila kita ada peluang untuk kita entry lagi. So kita terkawal sikit untuk kita cut loss ataupun kita entry untuk kita tukar teknik hedging atau martingale. Tapi kalau margin level percentage tak cukup ini yang jadi masalah ni. So kita tengok dekat M1 dah ada movement untuk ke bawah, M5 pun sama juga movement ke bawah So macam yang saya bagi tahu so ini bukan lagi confirmation bagi saya sebab sekarang ni pukul 5.28 minit so baru 28 minit so lagi 2 minit lagi akan siap candle 30 so waktu ni kita kena tahu candle M30 kita dekat mana dan apa candle yang akan siap so mungkin next candle adalah yang terbaik untuk kita buat keputusan kita entry ataupun bagaimana so kalau tengok ini 5 minit sekarang 29 minit ada 9 minit lagi nak habis kalau tengok kita ada nampak positif tapi sebenarnya belum lagi sebab kita kena tunggu sebab pricing ni hanya turun untuk mencari support untuk mencari support kemungkinan dia hanya mencari support saja jadi kita jangan ambil entry awal bila dalam keadaan macam ni disebabkan video ni 17 minit jadi saya terpaksa jalankan rekod ni 17 minit dalam so saya akan cuba bercakap dalam masa 17 minit untuk sampaikan seberapa banyak tip-tips supaya manfaat sebab ni kesalahan-kesalahan begini memang selalu juga saya sendiri pun selalu buat juga jadi okay, ini tengah azan so saya cuba untuk pause dulu kita jawab azan dulu insyaAllah. Okay guys, kita sambung balik video ni alright, okay sampai mana tadi okay, sekarang masih lagi dekat M1 so kita tengok dah ada rejection dekat kita punya side trend line dan M1 tadi warna hijau kita 80 dia buat rejection ke bawah
Tapi sebab dia dah buat support ke bawah M1 tadi tu nampak dah buat support so dia dah melebihi daripada candle support yang sebelum tapak yang sebelum so selalunya dia akan buat rejection so tinggal lagi sama ada rejection tu akan berlaku dekat warna hijau ataupun rejection akan berlaku dekat warna hitam. Jadi depends kepada candle ni akan cross ataupun tidak. So kita tengok warna hijau tu sambil saya akan bagi tahu fungsi kita tengok dia buat rejection kat hijau, ngam-ngam kat hijau tapi sebenarnya dia dah buat pin halus dia dah tembus so bila dia buat tapak candle yang selepas kalau dia berjumpa dengan tapak dia so view kita tu akan jaga tapak so bila dia buat rejection kat situ so kemungkinan price akan terus naik tu nampak so price akan naik so bila sebabkan ni M1 so dia akan berjumpa dengan tapak selalu sebab setiap candle akan ada ceiling dengan tapak dia setiap candle so tu nampak dia dah buat rejection dia dah break MA biru hijau kita so dalam keadaan M5 kita tu saya tukarkan side trend line tadi kepada color yang lebih kita nampak sebab merah tadi nampak confused sikit so saya tukar color warna purple supaya kita nampak so nampak tu so bila dia break tadi so hijau tadi dah melepasi candle melepasi terus pergi ke warna hitam dalam keadaan M5 kita dia pergi ke warna merah so merah tu tadi so 15 sama juga M5 pergi ke warna merah so dia dah buat rejection ke warna merah pergi ke warna hijau so kita akan tengok setiap time frame ni MA ni dia akan support each other setiap time frame so tinggal lagi MA ni korang kena tahulah bila candle dah break so bila dia jumpa tapak ataupun resistance so dia akan datang balik maknanya lepas ni dia akan tembus so kalau tengok movement ni trend line saya ni so sebenarnya dah nampak movement dia dah buat tapak ke bawah so dekat sini selalunya itu dah jadi signal bagi saya signal dekat sini sebenarnya saya dah boleh entry untuk buy tapi dalam keadaan kita tengok margin level percentage di bawah 100 waktu ni saya dah tak sempat, saya dah tak boleh buat apa-apa itulah risiko yang kita akan ambil bila waktu ni kita sudah tak boleh entry bila kita dah tak boleh entry nak selamatkan entry kita jadi itulah masalahnya bila kita tak jaga margin level percentage so kita trade full margin dia bukan berkenaan salah atau tidak kita trade full margin itu depends pada pro tak pro skill masing-masing trader sebab saya ramai juga trader yang saya kenal memang suka main dengan full margin tapi at least diorang tahu diorang punya zone dan diorang tahu pattern diorang dah boleh baca pattern itu yang penting so diorang grab MC adalah perkara kedua bagi trader sebenarnya trader yang dah lama trade MC perkara kedua dah jadi kebiasaan bagi trader so tapi untuk kita grab peluang itu adalah matlamat bagi diorang untuk mana yang traders yang dah biasa yang dah pro tapi untuk mana-mana yang belum lagi biasa dengan SNR support and resistance belum nampak lagi dan especially kepada korang yang berminat untuk trade di bawah MA ni belum nampak lagi tu korang tengok saya cuba untuk ni sebab confirmation tadi dia dah duduk kat kita punya hijau tu tapi malang ni saya tak boleh nak entry saya dah tak boleh hedging sebab kita punya margin dah bawah pada 100%. So depends pada broker so kadang-kadang broker bila leverage besar so margin level percentage akan berbeza itu untung kalau kita ambil leverage yang besar leverage ni maksud hutang tapi kena pastikanlah korang tahu nak gunakan leverage yang besar tu supaya kalau dah banyak layer pun tetap juga margin persen pun boleh kurang bila dalam keadaan kita mencari-cari zone belum nampak lagi dan mencari hala itu lagi bahaya belum nampak arah lagi pricing ke mana itu memang sangat bahaya so ni sekarang kerana situasi saya waktu ni saya dah tak boleh hedging lagi so bila dalam keadaan macam ni kita dah tak boleh hedging so satu saja saya terpaksa kena cut loss so cut loss untuk menambahkan margin percentage walaupun kita cut loss kita loss kita rugi tetapi margin percent ni akan tambahkan akan tambah so either kalau ikut ni 0.02 dengan 0.01 ni so terpulang pada korang cuma waktu ni saya ambil keputusan untuk tutup 0.01 kerana position saya dekat 0.02 entry itu adalah entry yang bagi saya selamat sebab saya waktu tu saya buat pagi masih lagi ni sebab kalau mengikut MA yang saya custom ni MA ni berada di bawah entry saya so masih lagi selamat tapi walaupun kita punya profit akan semakin kurang tetapi saya ambil risiko waktu ni saya ambil risiko kerana saya analisa untuk time frame yang lebih besar waktu ni untuk daily, weekly untuk saya tengok pattern dan candle yang terbentuk. Contoh bila weekly dekat minggu lepas so ada nampak pricing tengah buat resistance untuk minggu ni so itulah guys. Sorry guys tadi saya tersalah tekan button
So kita sambung balik video ni Okey, itu masalahnya bila kita tak jaga margin level percentage. So waktu ni saya terpaksa buat keputusan. So saya cut loss untuk 0.01 dalam keadaan 0.02 saya entry itu masih selamat berada di bawah MA saya, especially 285 itu yang saya nak 285 untuk time frame yang kecil untuk yang H1 ke bawah untuk kalau kita tengok H1 285 kita semua kat atas So itu sebenarnya kawasan-kawasan yang akan buat rejection, tapi disebabkan dekat daily ni sudah ada pattern-pattern yang saya cari untuk dia turun ke bawah Walau bagaimanapun 002 ni memang agak bahaya bagi saya tapi saya akan ambil risiko ni. So itulah video ni So keadaannya kita tahu bagaimana bila kita tak jaga margin level percentage So kita tak ada kita nak buat recover teknik dah tak boleh So korang kena beringat margin level percentage ni. So okey, video ni saya tamatkan awal sebenarnya dalam keadaan action itu tindakan tu saya buat tanpa saya record tetapi nanti saya akan ada screenshot untuk keadaan semasa sekarang untuk saya buat status kedudukan selepas saya dah cut loss So okey, saya akan buat video untuk keadaan semasa keadaan hari Sabtu ni. Kita tengok daripada apa yang saya cut loss dan sekarang berapa banyak yang floating dan berapa margin level percentage selepas saya cut loss. So okey guys, kita pause dulu kita tunggu sekejap. Alright, okey guys, waktu ni okay guys, cuma saya nak tunjuk saya ke belakang sikit tadi untuk video ni Kalau kita tengok tadi saya ada buat side trendline trendline yang warna purple ni, yang trendline sengit ni untuk mana-mana candle yang compress so kita boleh gunakan trendline ni tapi kena tahu bagaimana kita nak buat trendline sengit ni, itu kena belajar sebab ini trendline ni juga akan mewakili support dan resistance dalam keadaan dia compress. So kalau kita tengok yang tadi M1 dia dah break bahagian bawah seperti M5 ni tetapi confirmation saya masih lagi tunggu di kawasan MA custom saya So itu kelebihan MA custom saya ni untuk saya buat action tentang confirmation confirmation setiap candle. Saya kena entry setiap confirmation yang kita dapat ni daripada data-data yang awal. So kalau kita tengok M5 ni confirmation yang awal adalah MA saya yang warna hijau MA 80 So dia duduk kalau korang tengok betul-betul dia reject dekat hijau dan warna merah dia dah mula menaik So warna biru juga mula menaik, tetapi biru dengan merah ni agak jarak So itu dah menunjukkan kuat memang rising akan naik tapi tinggal lagi naik sampai mana itu kita kena cari bahagian time frame yang besar untuk kita tengok kedudukan dekat mana MA kita berada kedudukan MA kita berada. So dekat mana time frame yang dekat mana MA dekat mana time frame yang ada MA yang paling berdekatan So kita tengok dekat time frame tu kita kena jaga sebab memang dia akan pergi ke MA kita tu dekat time frame yang kita jumpa So kita kena jaga. So itu zone automatic menjadi zone yang paling awal untuk kita sekiranya bila kita dah entry buy, kita dah hedging kawasan ni itu kita tukar time frame kita tengok keadaan dekat mana MA kita seterusnya yang ada sebab bahagian tu akan jadi rejection dia dan kita tengok bila candle berjaya untuk buat pin cross ataupun tak dekat MA itu yang penting So walaupun dia dah cross bila close candle next candle tu adalah proses untuk confirmation So misal kata kalau dia turun ke bawah So turun ke bawah tu kita tahu untuk nak mencari support untuk mencari lantai So once bila dia dah berjumpa dia akan naik ke atas dalam masa korang kena timing setiap candle contohnya korang bermain dengan 1 jam H1 ni So waktu ni contoh korang terpaksa hedging waktu ni, contoh situasi korang sama dengan saya ni So kita nak hedging bila saya nak hedging saya akan timing So sekarang contoh ni 44 So 44 maksudnya 4 minit nak jadi 5 minit So M5 tu adalah mungkin timing saya paling bagus untuk saya nak cari kawasan untuk kita entry sebab dekat M5 akan ada biru dengan merah, kita akan bagi tanda dekat mana untuk kita entry untuk sebab kita dah tahu candle akan naik atas So kita akan pergi ke time frame yang rendah untuk kita ni selalu untuk kita entry selalu saya akan tengok dekat M1 M5 untuk kita entry buy tu tadi So tu saya bagi tips bagaimana kita nak entry untuk teknik-teknik begini untuk hedging untuk kita nak tambah entry kita lagi So kita kena berjaga dengan kita punya time frame So contohnya bila ini sekarang pukul 5.44 contoh video ni waktu ni masa saya record ni 5.44 So kita tahu pukul 5 H4 dah candle baru So H4 dah candle baru So maknanya dah 44 minit So kita punya guideline adalah dekat H4
So maknanya bila dia break macam ni dekat H4 maksudnya sudah ada candle baru dan sudah berjalan 44 minit untuk H4 itu So kita break down 44 minit tu untuk time frame yang lebih rendah So kita ada satu jam candle tengah berjalan dan M30 satu batang candle dah siap untuk nak completekan 1 jam So tinggal lagi satu lagi candle untuk M30 dan seterusnya begitulah M15 5 dan 1 korang faham maksud untuk kita timing bagaimana bila kita nak entry untuk kita sharp seloknya supaya bila waktu dalam keadaan macam ni kita nak hedging so kita pun sebenarnya ambil risiko sama ada kita nak gunakan lot size yang sama ataupun kita terus martingale gandaan 3 so timing itu kena bagus sebboleh-boleh kena sharp sebab contoh misal kata kita nak guna martingale so dengan saya ada 0.03 total ni so saya letak lot size 0.09 itu pun kalau margin level percentage kita masih banyak so misal katalah kalau margin level percentage banyak so timing untuk kita nak entry itu biar sharp sebab 0.09 pergerakannya gandaan dia 0.09 so misal kata kalau kita terawal so maknanya bila harga dah atas walaupun kita tahu harga akan naik atas tetapi bila dia turun bawah tu dia akan mengecilkan dia akan risikokan kita punya margin level yang dah tak banyak dah tu kan untuk kita untuk kita ambil entry tadi kan sebab tu timing tu kena cantik so sebaiknya bagi saya alang-alang tinggal 44 minit so kita tunggu terus pukul 6 so kadang saya ambil awal dalam 5 minit ataupun 10 minit sebab kita dah nampak selalunya setiap satu candle 1 jam dia awal candle dalam 5 minit 15 minit ke bawah dia akan menunjukkan progresif pergerakan dia selalunya so selalunya dia dah create dia punya sebatang high tu dia dah create lah so benda dah jadi so mungkin 5 minit hujung-hujung nak bertukar tu adalah masa-masa dia retrace tetapi misal kata kalau hujung-hujung timing nak bertukar untuk 1 jam tu tadi pricing terus pergi maksimum itu bermaksud ada dua maksud satu next candle akan terus laju turun ke bawah tapi kalau hala tuju kita dah tahu naik ke atas kita sudah ada line support resistance kita ke atas ataupun berpandukan MA dekat time frame mana kita berjumpa itu kita sudah nampak sudah kenal pasti so maknanya bila turun bawah tu dengan laju tu so dekat situ kita punya masa yang paling terbaik untuk kita nak tengok M1 untuk kita ambil entry melalui MA kita tu so MA kita bila dah cross automatic MA akan kat bawah candle kat atas so bila dia buat reversal dia retrace turun ke bawah semua tu untuk mencari tapak baru so M1 M5 adalah panduan bagi saya so begitulah cara saya nak entry seboleh-boleh untuk kita kurangkan floating dan kurangkan margin risiko dekat margin level percentage ni so okay guys untuk video ni tadi saya ada tunjuk dekat last kali H4 ni dia H1 ni so kalau korang tengok okay kejap okay tu so ini waktu current beberapa saat lah sebelum saya matikan saya tutup record ni kita dah nampak candle tu dah mula bergerak daripada kita punya cross tadi side trend line kita yang kita buat trend line sangat tadi dalam keadaan time frame kecil kita memang MA kita sangat-sangat membantu dan menunjukkan trend line ni hanya option hanya pilihan yang bagi korang yang dah biasa SNR yang tak biasa boleh follow MA ni saja. Cuma saya tunjukkan ni pilihan untuk kita nak tengok bagaimana bila kawasan-kawasan tengah compress macam mana kita nak tahu confirmation ini salah satu teknik yang gunakan side trend line supaya bila dia dah cross so contoh ini candle 1 jam dia dah betul-betul dah duduk dekat atas kita punya line purple dan dia naik ke atas tinggal lagi persoalannya ke mana so kalau korang tengok dekat saya punya trend line 108453 itu adalah resistance resistance yang paling tinggi mungkin candle H1 ni akan hit akan kena sebab tu waktu ni selepas habis rekod ni saya hanya close pada 0.01 kerana saya tahu akaun ni akan MC kemungkinan bila dia sampai ke atas dia boleh jadi MC sebab saya tinggal 86% tak berapa cukup untuk ni jadi saya cut loss memandangkan kita belum nampak lagi cuma kita tak dekat H1 ni hanya berpandukan saya punya MA 14 warna merah tu yang dah ready bertugas untuk tunjukkan kita signal dekat situlah yang akan jadi bumbung walaupun saya dah ada trend line yang warna purple tu harga 108453 tu walaupun kita punya warna merah 14 ni masih ada kat atas so ada dua benda yang saya akan buat satu trend line mengikut SNR dan satu lagi MA kita yang 14 ni akan bantu so sebenarnya 108453 ni juga kalau korang pergi ke time frame lebih kecil sebenarnya dia berada di MA 285 saya kalau tak silap saya dekat M5 tak silap saya
Nanti saya akan confirmkan balik So itu current situasi sebelum saya tamatkan rekod ni. So ni nanti saya akan tunjukkan keadaan current semasa sekarang lah untuk kita nak tengok berapa balance margin level, kita punya margin level percentage kita berapa persen, dan berapa floating, dan position mana yang saya cut loss saya dah bagi tahu 0.01. So okay guys, kita akan tengok kejap lagi Okay guys, okay, ini adalah current semasa hari Sabtu So kalau kita tengok hari Jumaat punya candle ini adalah kalau tak silap saya hammer, inverted hammer untuk tapi yang ni saya tak pasti inverted hammer untuk sell ataupun untuk buy saya lupa saya nak kena check balik buku untuk kita nak pastikan. Tapi candle ni boleh bagi signal untuk kita selepas ni candle apa yang terjadi untuk hari Senin ni nanti tetapi berpandukan weekly so begitu weekly dah ada rejection dan candle close dekat harga open maksudnya hari satu minggu dia pergi hanya mencari resistance dan sekarang resistance itu sudah berlaku pada weekly sebab dia dah hit kita punya 285 sebab tu saya masih kekalkan position sell saya walaupun sekarang ni harga dia dengan close price agak tak jauh cuma akan risikonya masih lagi terbuka So kalau monthly yang macam ni kita tengok monthly sebatang so dia dah pergi kepada resistance so dia dah tunjukkan high dia dan low dia so sekarang ni ada beberapa minggu lagi untuk habis untuk dia cari close price untuk bulan ni so pergerakan ni sebenarnya kawasan ini kawasan hitam ni dan sampai kawasan kalau kita ambil bulan lepas ni kawasan ni sangat terbuka maksudnya price boleh pergi sebab candle ni candle 1 bulan dia akan turun naik di kawasan ni juga so sebab tu kalau korang tengok ni sekarang saya ada line warna purple dengan warna hijau tu itu adalah zone yang saya dah create untuk kita jaga sebab akaun ni akaun kecil jadi saya cuba untuk seboleh-boleh untuk sharp walaupun kita entry dah lambat sepatutnya ni kawasan ni yang sebaik-baik untuk saya masuk untuk saya kurangkan risiko sebab kita ada satu bullet saja satu bullet untuk kita jaga yang paling top yang paling high sebab tu walaupun akaun ni kecil saya mula dengan 0.02 lot size yang agak besar untuk yang akaun yang $5 sebenarnya saya boleh letak yang lebih tinggi tapi sebab saya tahu tengah compress so lot size ni selalunya saya bagi 3 so at least kita boleh main 0.02 kalau ada dia turun ke bawah so kita boleh tambah lagi mungkin kita boleh tambah 0.02 lagi so kalau dia turun lagi kita boleh besarkan lot size kita ataupun kita kecilkan lot size maksudnya layer kita akan banyak so itu terpulang pada korang so kalau ikut kat sini itu dia punya kawasan zone ni sekarang ni zone warna purple sampai warna hijau ni ini adalah kawasan saya trade untuk next week untuk minggu depan so sekarang ni memandangkan candle daily tadi kita tak nampak kat line apa yang akan ni tapi mana yang tahu baca candle so ini saya tak pasti doji ataupun hammer sebab saya guna tab yang mungkin siapa yang guna iPhone tu akan jelas candle ni apa yang candle ni apa yang sebenarnya bentuk candle ni tapi guna tab ni macam ni dia nampak gemuk je nampak besar je so kalau dekat H4 kita tengok dia dah ada buat rejection nampak ini kawasan yang sebenarnya yang saya buat rekod sebelum tu ni yang doji ni so ini kawasan yang confirmation selepas pukul 5 tu ni dia yang rekod masa saya buat tu so ini target saya dia buat rejection so ngam-ngam alhamdulillah 108453 ni kawasan ni walaupun dia ada buat satu spike halus so next candle mana waktu pagi dia terus buat rejection ke bawah so bila price reject terus turun ke bawah so ini candle ni dah melebihi pada candle ni so itu dah menunjukkan semakin positif price akan turun ke bawah so tapi next candle ni bila dia naik atas so dia tak melepas ini sebab kita ni saya bagi tips so ini adalah income so ni adalah income tapi disebabkan kita punya MA ni masih lagi ada jaga di bawah ni dan tak ada tembus so walaupun ini kawasan ni adalah kita punya signal so contohnya macam ni price datang ke atas dah buat rejection atau MA kita dan next bila candle so dia dah buat bagi signal tipis sikit je so next candle dah naik atas so bila satu candle dah turun ke bawah
Dan bila ini dah menunjukkan ingaf so ini dah cukup, dah bagus dah satu signal lah untuk saya untuk saya kekalkan position ni. Sebab ni kemungkinan pricing akan ke bawah walaupun ini MA kita masih lagi berada di sini sama ada dia akan buat rejection ataupun tak terpulang kepada price nanti hari Senin. So confirmation belum ada lagi tapi kita akan tengok setiap time frame yang lebih rendah untuk kita nak tahu adakah dia akan terus turun ke bawah ataupun dia akan naik ke atas. Sebab kawasan sini hitam sampai sini adalah kawasan terbuka kita price boleh pergi so ini memang kawasan sangat bahayalah yang bagi sesiapa yang dah sell so bagi sesiapa yang belum ada apa-apa entry lagi, so kita tengok hari Senin nanti next candle bila berlaku kat sini dia ada buat rejection ke tak. So bila dia buat rejection, kena pastikan rejection tu adalah body candle body bukan spike yang begini ini adalah kita signal awal saja. So next adalah body kena ada body. So bila ada body, next candle bila jalan dia akan naik atas, dia akan buat rejection balik dekat kita punya hijau, baru kita boleh cakap harga sudah turun ke bawah. So, yang penting adalah body kena buat rejection. So itu tips yang saya bagi tahu So kita tengok H1 sambil-sambil saya buat video ni adalah untuk bagi tahu margin level percentage, tapi saya akan share juga apa yang seberapa banyak lah yang saya boleh bagi info untuk UJ bagi peminat-peminat UJ alang-alang saya ada entry dekat kawasan ni. So kita tengok dekat H1 ni ada positif sebab kita punya MA kita semua berada di atas So sekarang ni candle hanya bergerak di dalam high dengan low merah dengan biru ni So ni positif juga bagi saya memandangkan hijau hitam dengan hijau ni terbuka So ini positif bagus So at least ada satu candle yang akan spike untuk kita untuk menuju ke kawasan sini untuk menuju ke sini. So at least kawasan ni mungkin saya dah boleh relax sikit So selalunya saya amalkan bila saya ada dua position sini, bila turun ke bawah sampai sini so at least salah satu position saya akan ambil dulu profit untuk menambahkan kita punya margin. Tapi setup itu hari tak jadi sebab kita dah full margin atas niat saya untuk buat video ni, jadi saya buat full margin tu. Walaupun dalam keadaan semua boleh, saya tak nak loss kan, tapi itulah untuk video ni jadi value untuk bagi tips bagi korang kalau tak jaga margin level percentage so apa akibatnya dan bagaimana caranya kan kita boleh cut loss. Beberapa tips yang saya boleh bagi yang saya selalu buat lah kan. Mungkin ada trader yang ada movement yang lebih bagus tindakan yang lebih bagus untuk recovery mungkin korang nanti boleh komen lah kat bawah kan. So yang penting adalah manfaat kepada kita semua ilmu ni untuk kita trade dengan ada ilmu itu yang bagus bila trade ada keadaan ilmu ni adalah panduan kita so kita tahu apa yang kita buat, itu yang penting So kalau kita tengok H1 ni memang keadaannya sangat positif dia buka so kita tengok M30 tu dia sama juga keadaannya sama M30. So ada beberapa yang ada beza H1 dengan ni yang ni kita punya turquoise 285 so dah mula cross so bila turquoise ni dekat atas so ini lagi menguatkan ni sebenarnya. So kita tengok M30 seperti ni nampak turquoise ni dah mula naik ke atas bila naik ke atas so saya nampak momentum kuat lah untuk ke bawah walaupun kita dah kenal pasti zone daily tadi ni sangat besar tetapi at least untuk kita trade untuk next candle sebab kita dah bagi tahu apa yang kena jadi dekat setiap pergerakan ni. Contoh ni sekarang ni kita punya dekat daily ni hijau ni belum ada apa-apa cross lagi tak ada candle yang spike. So hopefully Isnin berjaya candle untuk buat satu spike. So untuk buat satu spike ni so next candle ni kemungkinan dia akan retain yang di atas itu kita akan tengok time frame yang lebih kecil. Kita akan tengok pada live trade bukan ramalan tetapi ini situasi-situasi yang boleh terjadi disebabkan MA ni dia ada fungsi-fungsi tertentu yang boleh bagi kita data-data itu yang penting jadi macam saya bagi tahu lah yang penting ada satu candle yang ada body bukan spike ada body macam ni body yang ada ni body hitam body putih ni yang cross kita punya MA itu memang cukup bagus macam ni bila dah cross nampak body so ini pun jadi signal saya juga so saya cuma harapkan ini dah cukup lah ni untuk resistance dia untuk dia betul-betul pergi ke bawah so ni tadi dekat M30 last kita pergi tadi so dekat sini sangat positif nampak kita punya warna pink MA 1000 menguatkan lagi keadaannya dia menuju ke atas dan dia dah cross beberapa candle tu menunjukkan kemungkinan ini sangat maksimum untuk dia nak pergi sebab M1000 ni agak kuat dia punya bumbungnya selalunya agak kuat tetapi daripada bumbung ke bawah ni sangat lemah memandangkan semua 285 kita punya 80 kita buat je 145 semua dekat atas ni atas 1000 ni tapi ini panduan yang pertama mungkin ini akan jadikan kuat untuk dia nak pecahkan dulu untuk support yang dia buat ni support ni at least support ni untuk dia nak pecahkan bawah so nampak ada positif untuk sampai M30 so M15 so sama keadaan yang sama juga kita nampak macam M30 sama kat sini pun banyak data yang saya boleh dapat tinggal lagi dekat kawasan M15 ni kita punya hijau dah break beberapa pin ni dah ada nampak beberapa pin dah ada ni pin sini pun dah ada rejection so kawasan ni kemungkinan lemah
So next contoh bila dia tukang ke bawah, dia jumpa support walaupun tak melepasi ni ataupun melepasi tidak. So next bila dia datang balik so kemungkinan akan tembus So maknanya kemungkinan dia takkan sampai ke sini dulu So misal kata bila dia turun dia jumpa support yang sikit dekat sini rantai yang sini. So bila dia naik, dia melepasi ni confirm kat sini So ini kalau nak ikut kita punya hitam ni anti set kat bawah ni dalam kawasan ni So ini saya kena kira ni kedudukannya ni berapa pip ni dari sini ke sini untuk kita nak tahu boleh bertahan tak position 002 ni untuk bertahan sampai sini. Tapi dalam keadaan bila berjalan saya tahu ni hitam ni akan menuju lah ke bawah So apa-apa pun bila MA ni melepasi saya punya entry ni, itulah keadaannya risiko saya semakin kurang dan semakin kurang sebab MA semua dah bergerak ke bawah. Untuk MA ni dah jadi berfungsi untuk menjaga harga-harga ceiling bila semua dah kat bawah itu yang bagus MA ni lah berfungsi itu harapan kita punya harapan supaya MA ni okey sama macam ni M5 untuk M5 kita boleh cakap entry saya ni dah selamat sebab kita ini dah ada dekat sini kat bawah ni dan 285 dekat sini saya besarkan sikit baik 285 baik. So ni dah cross hitam semua dah cross ni. So bila dia jumpa rejection insya-Allah memang ni atas So ini dah jadi saya punya last untuk kalau dia tembus. So sama ada yang hitam tadi yang kita jumpa dekat mana yang 15 tadi dengan 30 adalah ni 1000 kita ada dekat atas ni. Tu nampak 1000 kita dekat atas So tu yang tadi saya cakap kawasan ni yang saya kena tahu saya kira cukup tak untuk saya nak bertahan ataupun saya cukup untuk kita hedging. So kalau kita tengok so itu saya dah cut loss tadi $25 yang 0.01 So balance tinggal $3.82 sahaja tapi margin level ada 123% sahaja. So cukup untuk saya hedging dalam keadaan awal. So sekarang ni kemungkinan hari Isnin saya akan hedging dulu di bawah ni untuk buy untuk dia finalkan position yang ke atas memandangkan saya punya meter pun memang kat bawah So M1 pun sama memang kat bawah So kita tengok so M1 ni nampak ini menunjukkan mungkin memang price akan ke atas dulu price aku kemungkinan akan ke atas dulu sebab kita tengok kita punya MA ni walaupun kedudukannya hitam hijau semua hitam high low kat bawah hijau so menunjukkan nak sell untuk candle turun ke bawah ni memang kuat tetapi ini bila benda macam ni berlaku ni kita tahu ini retrace untuk mencari resistance terakhir kemungkinan sebab kita tadi dah tengok kat daily yang kita harapkan ada satu candle yang akan cross untuk MA kita yang di bawah kita tengok time frame yang besar itu cara kita untuk kita tengok hala tuju dalam keadaan time frame yang kecil ni akan tunjukkan bahagian-bahagian retrace bahagian-bahagian ceiling yang akan dia buat kemungkinan last ataupun bagaimana. So M1 adalah data paling awal M1, M5, M15 akan jadi data yang paling awal. So selalu saya kembarkan 3 1, 5, 15 itu selalunya dia jalan dalam keadaan sepasang untuk setiap jam saya fight untuk trade untuk kita trade contoh candle 1 jam untuk kita bermain dengan time frame yang 1 jam. So 1, 5, 15 ni tempat-tempat yang saya akan tengok entry, tengok retrace kalau saya pergi kepada pattern yang lebih besar contoh saya jumpa pattern yang saya nak dekat daily, weekly dengan monthly So saya akan cari tempat-tempat retracement ni dekat M30, H1 dengan H4. Ini 3 kembar juga yang akan berlaku kawasan-kawasan itulah yang akan jadikan retracement, akan jadikan reversal, akan jadikan satu benda yang rejection semua kawasan situ time yang kat situ. Jadi M30, H1, H4 ni kita akan nampak pattern dia Jadi bila kita sudah jumpa pattern dia daripada analisa kita untuk time frame yang lebih besar, daily, weekly dengan monthly, so kita boleh jaga dengan M30, H1 dengan H4 untuk kita tengok pattern dia pattern. Sebab yang kita tengok daily, weekly besar adalah zone-zone yang besar range yang besar. So kalau daily maknanya kita tengah trade untuk hari ni mana satu candle daily tu untuk dia open price, untuk dia close price, untuk dia high price dengan lower price. Ini 4 situasi yang price akan buat untuk satu batang candle kalau kita bercerita candle daily. Jadi sebab tu saya akan pergi ke M30, H1, H4 untuk kita tengok pattern untuk FTR, fail to return, double bottom, double top, double ataupun triple bottom double ataupun triple bottom ataupun top. Jadi benda-benda ni yang guideline bagi saya selain pada MA ni menjaga kawasan dekat mana kita nak retrace tadi. Jadi bila kita dah tahu pattern ni dekat M30, H1 dengan H4, baru saya akan jaga dekat M1, M5 dengan 14 dengan 15. So itulah cara saya trade walaupun kalau rugi tu dah banyak kali rugi So dalam rugi itu ada juga keuntungan. Jadi sebab tu saya sampaikan ni untuk sebab saya percaya profit and loss itu adalah itu dah
Itu dah perancangan Allah itu dah ni. So at least apa yang kita buat ni manfaat untuk panduan kita guideline kita, untuk perbuatan kita, tawakal kita tu lah tadi untuk kita buat sebaik mungkin untuk kita ni dengan lafaz lah Jadi kita trade tu biar baca bismillah lah biar kita tawakal tu dengan nama Allah, dengan insya-Allah dengan nama Allah itu lebih insya-Allah kita lebih faham keadaannya. Bila kita rugi, insya-Allah hati kita terjaga. Bila kita untung juga, insya-Allah untuk keuntungan kita tu manfaat ke atas perbuatan kebaikan kita nak buat selepas ni. So itulah So itulah current semasa So kalau tengok so ini saya punya balance tadi, kita ada margin level percentage 123.25% dalam keadaan saya masih ada profit floating $1 11 sen. Kalau kita tengok sekarang ni yang tu 20 sen sebab sekarang market tengah tutup so market tengah tutup dia punya ask price dengan bid price buka ini spread so sekarang spread kalau kita tengok 114 so 114 point sebab tu kita tengok besar cuba bayangkan dengan besar macam ni kalau korang nak trade memang duit sikit memang tak boleh lepas sebab bila masuk macam ni je kan 0.01 pun korang dah floating $1 so naik gerak sikit je dah banyak dengan akaun yang kecil memang takkan lepas cuba bayangkan memang tak lepas cuba sebab itulah tengok untuk satu candle H1 as dengan bid punya jarak jauh 114 point itulah hopefully video yang kali ni saya buat ni sebab saya stop buat video tadi sebab saya tengah rehat kejap untuk mengkaji untuk kita tengok movement pricing price action confirmation candle saya study dulu sebelum saya nak buat entry next tapi baru-baru ni saya jumpa masalahnya sebab ada yang menanyakan saya apa maksudnya bila kita trade kena jaga SOP margin level percentage sebab tu saya tunjuk saya buat video ni untuk siapa yang nak faham kenapa kita kena jaga, pentingnya kita kena jaga margin level percentage dan pentingnya kita kena jaga entry jadi lot size itu terpulang kepada korang bila korang dah jadi sub shooter dan korang dah tahu zone-zone untuk korang trading dekat mana korang nak entry dan dekat mana korang nak keluar so mungkin di situ bila korang dah mahir jadi dekat situ peluang bagi korang untuk korang adjust korang punya lot size yang lebih medium risk ataupun high risk lot size yang lebih besar. Bila korang dah biasa dengan margin level percentage ni so korang dah boleh trade dengan 200% dengan lot size yang lebih besar dengan satu entry korang dah boleh buat keuntungan maknanya hit and run so depends kepada dekat mana korang punya sharp shooter entry tu tempat kat mana clean zone yang korang boleh buat so itu yang memerlukan latihan demi latihan so insyaAllah video ni harap-harap manfaat kepada korang yang bertanyakan tentang apa itu margin level percentage dan saya tunjukkan buktinya bila kita tak jaga so bila setup kita tak menjadi kita tak boleh nak entry lagi sebab position kita dah kena reject sebab margin dah tak cukup nak cover margin level percentage dah tak cukup nak cover so ok lah guys kita berhenti dulu untuk video ni so insyaAllah saya akan buat video yang akan datang so jika ada komen daripada korang yang tengok pada video ni korang boleh komen kat bawah ni dan jangan lupa subscribe channel saya ni walaupun video tak banyak tapi insyaAllah bukan saya nak tunjuk pandai ataupun apa tapi untuk berkongsi satu benda yang saya ada buat kajian tentang MA ni jadi saya nampak berfungsi jadi sebab tu saya share bukan untuk menunjuk pandai saya itu terpulang kepada korang untuk manfaatkan setup ni pakai MA custom ni insyaAllah jadi minta korang subscribe mana yang belum subscribe mana yang dah subscribe saya ucap terima kasih banyak-banyak dah subscribe dan minta like dan komen jika apa yang korang ada rasa kebaikan video ni ataupun kekurangan insyaAllah saya terima semua komen-komen tu insyaAllah saya akan jawab dan sebab bagi saya untuk berkongsi sesuatu walaupun yang baik ataupun yang buruk tu itu mengajar kita untuk kita memudahkan urusan kita InsyaAllah saya terima atas apa baik dan buruknya sebab biasalah bila kita mencari ilmu ni kita sebenarnya kita belajar daripada orang lain untuk kita buat improvement untuk diri kita sebab tu saya selalu kata trader-trader yang banyak saya kenal walaupun banyak guru belajar dengan otak-otak banyak ni akhirnya trader ni akan ada skill dia sendiri akan ada dia punya setup dia sendiri keadaan selesa untuk diri dia sendiri so memang akan jadi begitu jadi itulah mungkin MA custom saya ni mungkin boleh jadi asbab bagi korang untuk korang dapatkan skill korang sendiri itu harapan saya lah sama-sama lah kita doa sebab video ni bukan untuk saya buat untuk diri saya jadi untuk saya share untuk kita share lah apa yang baik saya pun belajar juga dengan otak-otak lama dengan trader yang bagus-bagus yang boleh sustain boleh maintain sampai sekarang jadi ilmu-ilmu diorang tu lah yang sebenarnya sangat berharga dengan masa yang diorang ambil bertahun-tahun untuk mencari skill sendiri jadi apalah salahnya kita ambil sebenarnya tak rugi kita ambil daripada otak-otak ini kita ambil dia orang punya pengalaman dia orang punya setup dia orang punya cara macam mana dia orang baca candle naked candle
ataupun guna indikator-indikator contoh macam MA ni dan indikator yang lain lah kan. RSI, ada yang pakai BB, yang macam-macam macam-macam teknik tapi insyaAllah lah kita bercerita dalam satu tajuk yang sama, iaitu forex lah. Nak cari satu benda yang skill sendiri itu memang ambil masa insyaAllah. Jadi moga-moga video ni dapat manfaat untuk jadi asbab bagi korang asbab untuk korang berjaya dalam industri forex ni. So okay guys, saya akhirkan dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay guys, kita jumpa next video yang akan datang insyaAllah.